Pesona di Zara hari Isnin ni nak naikkan mood masing-masing insya-Allah bersama dengan tetamu kita tak lain tak bukan tambah sikit sebab Ustaz lagi laju. Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin di Konti Game FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan dengan penuh semangat tu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz hadir ke Konti sekali lagi. Dan hari ni kita nak kupaskan satu tajuk baru untuk sahabat pendengar. Biar Ustaz yang umumkan apa tajuknya. Tapi mungkin sebagai mukadimah permulaan kita untuk sama-sama kita dengan rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa walah. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat lagi sama-sama kita berada di dalam perkongsian kita di dalam Pesona di Zahra, dan mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Yang dirahmati Allah, DJ Kak Yati, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian ya. Oh, jadi pejam cilik ini adalah hadis yang ke-45 Ya, kejapnya ya Allah Ustaz. Rasa macam baru mula-mula awal-awal hadis pertama. Hadis pertama. Dan 45 dah Ustaz. Hadis 45. Hadis yang maknanya penutup daripada kesimpulan hadis-hadis mengenai kekeluargaan. So kita ada satu lagi minggu depan, itu penutup bagi tahun 2018. Ya Allah, dah nak habis tahun dah juga. Habis tahun, pejam cilik. Sekejapnya masa berlalu. Itu yang kadang-kadang orang pejam cilik tak celik-celik langsung. Oh, itu lagi. Okay. Dah pernah amat itu. Okay. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, tajuk kita pada hari ini adalah Dairatul Amal. Dairatul Amal ni maksudnya dalam bahasa Inggerisnya kita mestilah kan semua pendengar kita ni kalau tak Jawa kan? Inggeris, kalau tak Inggeris Jawa. Itu je Ustaz. Dairatul Amal ni circle of action. Kita nak belajar mengenai apakah kata Islam yang disebut sebagai sebuah amal itu atau sebuah action itu. Kan? Jadi kalau kita faham benda ni, kita akan jadi orang yang dapat menyempurnakan sesuatu amalan dan tugasan itu sebaik-baiknya. Berdasarkan hadis ke-45 yang saya nak kongsikan pada hari ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Nabi SAW sebut, Innallaha yuhibbu minal amil. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi orang yang berbuat amalan. Innallaha yuhibbu minal amil idza amila ayyuhsina. Jika dia berbuat suatu amalan, dia berbuat dengan sentiasa memperbaiki amalan itu. Allah Subhanahu wa taala sebut kalau kita buat suatu amalan, katakan hari ini kita masak, so dia punya sequence dia ataupun dia punya flow dia ataupun dia punya step-step dia diperbaiki daripada satu step ke satu step, satu step ke satu step, satu langkah ke satu langkah. Langkah-langkah itu adalah langkah yang diperbaiki. Sebab apabila kita menyebut mengenai satu amalan, sebenarnya dia ada langkah dia. Sebagai contoh DJ Yati kalau DJ Kak Yati masak hari ni lah ya. Katakanlah kita masak nasi lemak lah contoh. Dia ada step dia kan. Bermula dengan ambil beras. Maksudnya ayyuhsina, kita ambil beras dengan cara yang baik. Taklah ambil gopoh-gapah, main tuang aja. Kan? Mana step dia? Ayyuhsina, step dia. Sukat elok-elok. Kemudian kita basuh dia. Basuh ayyuhsina, basuh dengan baik. Kemudian kita pun letakkan, contohnya kita letakkan maknanya santan contohnya dalam nasi lemak kan, ataupun kemudian kita letakkan halia contohnya. Kira gitu saja je sebenarnya nak tunjuk pandai masak nasi lemak. Okey, ibu-ibu maaf kalau step saya salah. Tapi pagi tadi sarapan adalah nasi lemak. Baik Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Jadi maknanya kita masukkan tu dengan sukatan yang terbaik. Step tu yang terbaik. Kemudian kita pun letakkan di api. Letakkan di api tu, letakkan yang terbaik. Api tu tak besar sangat, tak kecil sangat sampai lambat masak, atau besar sangat sampai hangus hangit keliling dia tak masak kan. Dalam dia tak masak. Amalnya ayyuhsina. Kemudian jadilah nasi lemak. Sambal kita tak cerita sebab saya tak berapa mahir sambal aja. Nasi saja. Dah agak dah yang itu. Okay. So kita hidangkan juga yang terbaik. Jadi nasi lemak bermula daripada beras sampai kita nak hidangkan ke pinggan kita, dia ada step dan langkah dia. Jadi circle of action ataupun dairatul amal, maknanya step-step itu
Nabi sebut innallaha yuhibbu minal amil. Allah mencintai, menyukai. Allah Subhanahu wa taala suka kepada satu orang yang berbuat suatu benda, idza amila ayyuhsina, dia buat step-step itu dengan step yang terbaik. Maknanya memperbaiki satu step ke satu step. Kalau anda kata satu step itu tidak baik, maka takkan jadi satu hasil yang baik. Contoh, dia ambil beras yang terbaik, dia basuh cara terbaik, step kedua kan. Kemudian dia tak letak santan dengan sukatan yang betul. Nasi lemak tak jadi dengan baik. Step tu tak sekuen tu, ataupun step tu tak maknanya tak dibuat dengan baik. Dia ambil beras terbaik, dia basuh dengan cara terbaik, kemudian ukuran santannya bagus, api tak bagus, maka tak masak. Tak jadi baik juga. Okey, dia step-step dia masak dengan bagus kan, kemudian dia ambil beras dengan bagus, kemudian sukatan santan dengan bagus, api dengan bagus, kemudian tak diletakkan dengan pinggan, letak je atas meja tu, hang makan kau. Shell out ke apa? Kan pun tak bagus juga. So mana step-step tu adalah ayyuhsina, kata Nabi, maknanya dengan cara yang baik. Jadi dairatul amal ini, ibu-ibu ayah saya sekalian, ataupun circle of action ini, dia ada 3 step dia. Okey. Dari 3 step dia. Circle of action ni yang dikatakan satu amalan ni, atau satu perbuatan ni, kita sebut saja apa perbuatan dia dari 3 action dia. Dia ada 3 step dia. Dia ada 3 dia punya langkah dia. Okey. Yang pertama disebut ibtidak. Ibtidak ni kalau dalam bahasa Inggeris start ataupun mula. Kena ada permulaan. Tak dikatakan amal kalau tak ada permulaan. Sebab itu kalau hari ini hanya berniat saja, dia boleh pahala, tapi tak sebut itu sebagai amalan. Tak ada tindakan lagi. Tak ada tindakan lagi, tak ada start lagi. Contoh kan, hari ini nak jadi isteri solehah lah, tapi dalam hati je. Kan? Saja aku menjadi isteri solehah, tapi dalam hati je. Kan, bangun tidur pun malas. Tidur malas, kemudian tengking laki. Tak ada ibtidak, tak ada start. Tidak dikatakan itu sebagai amalan. Jadi amalan dari ibtidak, ada start dia, ada permulaan dia. Okey, itu step pertama. Permulaan yang bagus. Okey. Kemudian dia ada dipanggil intiqal. Intiqal ni makna perubahan ataupun change. Perubahan ya. So, kita ada permulaan. Contoh kita nak sembahyang, ada permulaan, Allahu Akbar. Ada perpindahan daripada satu rukun ke satu rukun, dari satu rukun ke satu rukun, dan ada change of action kita. Jadi change of action ayyuhsina, kata Nabi, kena betul-betul. Change of action tu maknanya ada perubahan, ada maknanya ada satu pergerakan ke satu pergerakan. Kan? Tidak dikatakan amal itu sempurna kalau ada ibtidak saja. Allahu Akbar, tapi tak ada change. Macam tu je lah, berdiri. Macam tu berdiri sampai habis waktu. Itu nama dia solat jenazah, Ustaz. Solat jenazah, kata dalam hadis Nabi kan, la yanfa'ul mayyit wa la yadurruhu. Tidak maknanya mayat tu pun tak boleh buat dan tidak memudaratkan dia kalau dia tak buat, sebab dia dah jadi mayat. Okay? So jadi maknanya ada orang ibtidak, tak ada change, tak ada intiqal. Intiqal ni makna perpindahan ataupun change. Tidak dikatakan satu amalan yang sempurna juga. Okey. Dan yang ketiganya, dia kena ada ikhtitam, khatam hugaya, kan? Ataupun finish, ataupun penghabisan ataupun penutup. Kan? Tidak dikatakan satu amalan tu sekuennya ada ibtidak, ada permulaan, kemudian ada change, kan? Ada perubahan. Dari satu tahap ke satu tahap, tapi tak ada ikhtitam. Tak ada penghujung. Tak ada penghujung. Pengsan macam tu. Tidak dikatakan itu sebuah amalan. Kan? Katakan macam tadi masak nasi lemak kan? Ada permulaan. Okey, kita ambil beras, ada perpindahan, ada change, ada perpindahan dia. Daripada kita basuh kepada kita ukur santan dia. Kemudian daripada kita letak api, sampai letak api tak ada ikhtitam. Habislah hangus. Tidak dikatakan itu nasi lemak. Jadi sikun amalan ni ataupun dairatul amal ataupun circle of action ni, dari 3 step dia. Yang 3 step ini hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi, Nabi sebut maknanya Allah suka amalan jika idza amila ayyuhsina, kalau amalan tu dibuat dengan keadaan yang memang yang bagus. Step-step itu semua adalah yang bagus, yang bagus, disempurnakan dengan baik setiap step-step itu.
Macam mana tu step-step seterusnya. Okay. Kita akan belajar lepas ni. Kita akan mencari rehat seketika. Bagi anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Satu ini menerusi Pesona di Zara bersama Ustaz Muhammad Abdullah Arya Al-Amin di Konti IKIM FM. Cerita tentang lingkungan amalan kita, circle of action. Ustaz cakap bahasa Inggeris hari ni kan. Kita sambung lagi Ustaz. Tadi Ustaz dah berikan 3 step-step yang kena ada. Kena ada permulaan, kena ada pertukaran-pertukaran, pergerakan-pergerakannya, kemudian ada penutup. Mesti kena ada. 3 Mesti tu kena ada. satu package lengkap. Ya. Baru namanya circle of action. Ataupun dairatul amal dalam bahasa kitab dia, atau bahasa Arab dia, atau bahasa kitab dia, maknanya barulah wujudnya sebuah daerah amal. Dairatul amal tu, daerah tu circle, kawasan amalan dalam diri orang. Dalam diri suatu orang tu barulah disebut sebagai satu amalan. Okey, kalau tidak, dia tidak disebut sebagai satu amalan. Kan? Saja buat atau saja buat ataupun tak habis. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya doakan dengan kebaikan sekalian, ya. Okey. Sekarang ini saya nak tengok ataupun kita nak kongsikan dairatul amal ini, kita nak tengok daripada 3 sudut. Pertama sekali, diri kita yang buat amalan itu. Diri kita. Okey. Yang kedua, yang kita nak tengok adalah diri kita dan orang lain. Okey. Jadi maknanya, jadi kalau ibu-ibu, kakak atau ayah-ayah, abang-abang yang nak catat perkongsian kita pada pagi yang berbahagia ni, pada kesempatan yang berbahagia ni, kita catat daripada sudut 3 situasi. Kita tahu dairatul amal ni 3 situasi. Yang pertamanya, diri kita sendiri. Yang keduanya adalah diri kita dan orang lain. Dan yang ketiganya, orang lain dengan diri kita. Dia berbeza. Berbeza. Okey, dairatul amal ni, okey, diri kita buat amalan tu. Ataupun diri kita dan orang lain. Diri kita orang lain macam mana? Contoh, kita suruh anak kita membuat satu amalan. Kita suruh anak kita membuat satu amalan. Jadi maknanya kita dan orang lain. Dan keadaan yang ketiga adalah orang lain dan kita. Orang lain pula yang minta kita membuat satu benda tu. Contoh macam hari ni, suami kita minta kita tolong buatkan air contohnya. Ataupun orang lain tolong, isteri kita minta kita tolong bawakan barang contohnya. Maknanya orang lain dan kita. Okey. So ada 3 keadaan yang kita nak kongsikan. Pertama, kita sendiri. Yang keduanya adalah kita dan orang lain. Yang ketiganya orang lain dan kita. Baik. Okey. 3 ni. Jadi tuan-tuan muslimat dan rahmat Allah sekalian, kita pergi pada yang pertama, dairatul amal ataupun circle of action ini. Yang pertamanya, kita dulu. Kita sendiri. Okey, kita sendiri. Kalau kita mahu jujur, cuba tengok diri kita. Okey? Dan orang sekeliling kita yang membuat satu benda. Ada orang, circle of action ini ataupun dairatul amal ini, 3 rantaian ini terputus. Yang menjadikan sebenarnya dia tak buat apa-apa amalan pun. Terputus. Rasa macam dah buat amalan. Macam dah buat amalan. Ataupun dah buat sesuatu benda. Tapi dia terputus 3 ni. Jadi mana dia tak buat? Kita tengok yang pertama, diri kita sendiri. Situasi. Ada orang yang memang tak start langsung. Maknanya patutnya dia 3 tadi kan rukun dia. Ibtidak kena start. Mana kena mula. Dia tak start langsung. Kerjanya bertangguh-tangguh. Maknanya dia tak buat satu benda. Ini dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah tegur orang yang tak start langsung. Apa kata Nabi SAW? Halaka musawwifun. Binasalah atau cilakalah atau rugilah orang yang suka menangguh-nangguh kerjanya. Musawwifun ni daripada perkataan saufa. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Saufa ni akan. Jadi musawwifun ni orang yang nantilah. Dia nak buat tapi tak buat. Jadi tidak ada action, tidak ada permulaan, tidak ada ibtidak bagi dia tu. Orang ini, kata Nabi SAW, adalah orang yang rugi. Nak kemas store, cuba kita tengok store kita. Mari kita tengok store kita. Kita tak store orang Baghdad lah ya. Store kita. Kadang-kadang store kita 2 tahun tak pernah berkemas. Dalam itu ada vacuum rosak. Jadi sarang lipas dalam tu. Dalam itu ada tika-tika yang dah memang dah terputus dia punya. Kalau bentang dah tak terbentang. Tak terbentang dah. Patutnya kena buang. Dalam stor kita itu ada botol-botol minyak hitam. Suami kita dia tukar minyak hitam, ada baki sikit, dah ada 5 botol kat situ. Kenapa tidak disatukan semua itu? Sebab tidak ada ibtidak.
tidak ada start. Tak mulakan Tak pun. mula langsung pun. Ini yang sampai Imam Ghazali sebut, orang yang rugi dalam hidup dia, orang yang tak buat apa-apa dalam hidup dia. Tak start dalam hidup dia. Sebab dia tak sama ada dia tak fikir untuk start, ataupun dia suka menangguh-nangguh. Nantilah. Circle of action ataupun dairatul amal tak wujud dalam diri dia sebab dia tak start langsung. Sebab itu hidup kita jangan tangguh. Dalam surah Kahfi Allah Subhanahu wa taala sebut, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kamu kata perkara yang kamu boleh buat pada hari ini, aku akan buatnya pada hari esok. Surah Kahfi Allah sebut, kan? Dan surah Kahfi ni Allah Subhanahu wa taala ada ceritakan satu kisah manusia yang hebat, kan? Hebat menguasai timur dan juga barat. Dunia timur ni luas tau. Dunia timur ni dunia Asia lah. Dia luas. Benua Asia, benua yang paling luas. Benua barat, benua yang tak luas sangat. Tapi orang ini boleh menguasai timur dan barat. Namanya adalah Iskandar Zulkarnain. Namanya Iskandar Zulkarnain. Jadi ulama Islam dah ada khilaf mengatakan siapakah Iskandar Zulkarnain. Ada yang katakan Iskandar Zulkarnain adalah Alexander the Great. Ada yang kata tidak, Alexander the Great bukan Iskandar Zulkarnain. Sebab kalau tengok sejarah Alexander the Great, dia tidak menyembah Tuhan, dia tidak menyembah Allah yang esa. Dan ada yang kata sebenarnya Cyrus the Great. Cyrus the Great ni daripada Parsi, kan? Dia adalah satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ni maknanya orang yang menyelamatkan orang beriman daripada Bani Israel, yang Bani Israel Jerusalem ditawan pada 580 tahun sebelum Masihi. Dia adalah orang yang ambil balik orang beriman, letak balik ke Jerusalem. Kan? Cyrus the Great. Okay? Cyrus the Great daripada Parsi. Jadi ada ulama khilaf lah, Iskandar Zulkarnain ni siapa? Ada kata dia Alexander the Great, ada yang kata Cyrus the Great. Wallahu alam bisawab. Tapi individu Iskandar Zulkarnain ini adalah individu yang hebat, penguasa timur dan barat, dan dia adalah orang yang pernah mengurung makhluk aneh yang disebut dalam Al-Quran, yang pernah ada nanti, yang pernah ada dulu dan akan keluar nanti di waktu hampir pada hari kiamat. Makhluk aneh ini sangat ganas. Namanya Gog and Magog. Dalam bahasa Arab dipanggil Ya'jud dan Ma'jud. Gog and Magog ini makhluk ganas. Jadi dia berjaya Nama tu pun dah cukup ganas, Ustaz. Nama dia pun dah cukup ganas. Sebab makhraj cara sebutan dia tu. Orang biasa sebut Ya'jud dan Ma'jud. Ada macam kecil-kecil je. Jadi macam kecil kan, Ya'jud dan Ma'jud kan. Tapi kalau disebut dengan makhraj yang betul, Ya'jud dan Ma'jud kan. Rasa getar kan. Gog and Magog kalau dalam versi bahasa Inggeris kan. Jadi maknanya orang yang pernah menundukkan. Jadi kalau kita baca surah Kahfi ni, kita akan jumpa kenapa Iskandar Zulkarnain menjadi Iskandar Zulkarnain, mana menjadi orang yang hebat. Kenapa? Fa'at ba'asababa. Kita banyak jumpa fa'at ba'asababa. Dia mengikuti sebab-sebab berjaya. Apakah sebab-sebab berjaya? Antaranya dia tidak pernah menangguhkan pekerjaan. Jadi circle of action ataupun dairatul amal yang ada dalam Iskandar Zulkarnain adalah dia sentiasa ibtidah. Dia sentiasa ada begin, dia sentiasa ada start untuk membuat satu benda tu. Dia akan mulakan, dia akan cetuskan. Dia bukan duduk diam, tak tahu buat apa, tak. Dia cetuskan. Ini dairatul amal atau circle of action. Dan sebab itu disebut individu ini dalam Quran surah Al-Kahfi. Dan Allah sebut dalam surah Kahfi, untuk kita menjadi seperti itu, jangan kamu sebut benda yang kamu boleh buat pada hari ini, aku akan buatnya pada hari esok. Jadi benda-benda ni jangan tangguh, jangan buat. Jadi perbincangan kita yang pertama untuk mengenai diri kita tengok, iaitu ada orang yang langsung tak buat circle of action ni ataupun dairatul amal ni, langsung tak buat. Dia suka tangguh, suka duduk. Bini pergi kerja, dia yang duduk rumah relax, kan? Ataupun dia yang duduk rumah relax, bini pergi kerja, sama je kan. Okay. Maknanya dia duduk relax. Bila dia kerja bang, yelah kejap lagi lah, adalah. Tapi tak ada pun. Sebab tak ada circle of action itu. Maka tak ada amal, tak ada kemajuan dalam hidup dia, tidak akan ada tamadun dalam keluarga dia. Sebab circle of action tu tak ada. Okey.
Kemudian apa masalah seterusnya? Masalah seterusnya ni mengenai diri kita kan. Kadang-kadang ada orang yang selalu dia ibtidak. Dia ada permulaan, tetapi circle of action tu tidak imbang, iaitu dia selalu intiqal, dia selalu berubah pula, change. Dia buat satu benda. Okey, contoh saya nak bagi contoh kecil ibu ayah saya sekarang macam masak kan. Nak masak nasi lemak ni. Mula start masak lemak, kita buat kuih kejap lah. Oh, ada benda lain pula. Okay. Mula nak buat kuih, buat sambal dulu lah kejap. Mula nak buat sambal, alah lupa pula nak beli gas habis pula. Pergi beli gas, kejap. Kemas dulu lah sayur-sayur baru beli tadi. Maknanya tidak ada. Tapi change lebih besar lagi, intiqal lebih besar lagi. Asyik berubah aja. Jadi circle of action tu tidak menjadi satu bulatan dairatul amal. Jadi dia berubah. Orang yang jenis begini juga tidak dikatakan orang yang akan menguasai sesuatu amalan. Sebab dia berubah, tak fokus. Kan? Buat benda, berubah macam tu. Jadi circle of action ni 3 tadi tu kena ada start. Kemudian kena ada perubahan bergerak satu benda tu. Bukan terlalu banyak intiqal ataupun change tu. Jadi asyik berubah. Kalau dalam budaya office, ada kadang-kadang jenis bos dekat Baghdad jenis bos yang memang change. Awak buat macam ni kan, baru nak buat awak ke sana pula. Ke sana pula, apa bos ni kan? Kita pergi sana. Kenapa awak tak siapkan ini tadi? Bukan bos suruh pergi sana ke tadi? Jadi pekerja pening. Betul. Circle of action tidak sempurna. Kerja pun tak siap. Sebab sentiasa berubah. Jadi maksudnya apabila intiqal ada ataupun change ada, dia kena terus yang ketiga sampai ikhtitam, sampai finish, sampai ada stop, sampai sempurna satu pekerjaan itu, barulah dikatakan circle of action ataupun dairatul amal. Maknanya Ustaz, boleh tak dia kalau dia buat 2 perkara? Maknanya 2 perkara secara serentak, tapi dia melaluilah circle tu sampai habis. Boleh. Kita sebenarnya manusia, kita nak buat 10 perkara pun tak apa. Tapi dia punya 3 step tu kena ada untuk setiap satu. Untuk setiap satu tu. Ada orang boleh buat sampai 100 benda pun boleh. Tapi circle of action tu ataupun dairatul amal tu cukup lengkap dia punya step tu. Dia ada ibtidak, dia ada permulaan, dia ada change, intiqal, maknanya perubahan, pergerakan daripada zero kepada yang keberapa yang nak, dan dia ada ikhtitam. Tamat. Selesai satu tugas. Walaupun 1000 tugas sekali pun selesai. Dia tak boleh tak imbang, change tu terlalu besar sampai tak ada ikhtitam. Semua benda nak buat. Semua benda nak buat. Jadi mana akhirnya tak sempurna satu benda tu. Baik. Okey. Dan ada juga orang kadang-kadang dia tidak ibtidak. Okey. Dia tidak intiqal ataupun dia tidak membesarkan intiqal. Tapi perangai dia adalah dia suka stop orang buat. Ikhtitam pula. Dia tak buat. Orang buat dia stop. Orang buat dia stop. Kan? Diri kita tu dia tak buat, tapi dia suka stop kan. Bila orang nak buat, tak payah buat lah. Jangan buat lah. Nak baca buku, jangan baca lah. Kedek lah. Apa nak baca-baca, periksa lambat lagi. Apa usahakan diri ni? Maknanya circle of action tu dia ada, tapi dia tak imbang 3 tu. Dia membesarkan yang ketiga, yang stop je kerja. Kalau dia nak buat diri dia pun sembahyang, nanti dululah. Dia stopkan diri dia. Tak mula pun lagi. Kan? Mana stop tu yang besar tu. Kalau nak buat satu benda, dia akan fikir tak boleh dulu. Macam, tak boleh lah. Mana boleh macam ni, tak boleh ni. Tak mampu kita ni. Nampak tak? Bila circle of action, untuk ni yang pertama untuk diri kita sendiri kan. Bila tidak imbang, ada orang yang suka stop diri dia. Tak boleh. Belum. Buat macam ni. Tak boleh ni. Susah lah. Tak boleh lah. Belum tak boleh dulu. Kan? Apabila yang ketiga ni pula. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, dairatul amal yang Nabi sebut dalam hadis kan, idza amila ayyuhsina, perbaiki 3 benda tu, sekuen dia atau step-step itu kena ada kan. Ini untuk bahagian diri kita kan. Kejap lagi kita nak tengok kita dengan orang lain pula dan orang lain dengan kita pula daripada sudut dairatul amal atau circle of action. Kerana impaknya lebih besar lagi kan daripada dengan diri sendiri, insya-Allah. Dan kita akan beristirahat sekali lagi untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Waktu ini semua orang dah terfikir-fikir dah kat mana ni, baru mula tak start lagi kan. Mana satu kita ni, dan alhamdulillah Ustaz dah berikan pencerahan tadi sikit supaya kita dapat atur. Mungkin dah boleh catat dah Ustaz kan apa yang kita perlukan dan tak perlukan, dan supaya
perkara itu berjalan dan terus berjalan sebagaimana sepatutnya dalam circle amal kita, insya-Allah. Sama sikit lagi Ustaz. Okey. Ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat rahmatullah sekalian kan. Jadi harap kita dapat ikuti benda kita kongsikan ini memang sangat bagus. Kita bincang hadis berdasarkan hadis Nabi SAW kan. Dan kita nampak macam mana hadis tu sebenarnya menggerakkan kita, bukan menyebabkan kita makin mundur. Seperti dakwan orang kan, setengah-setengah orang dia lah, kau dah tak belajar, kau belajar separuh-separuh, lepas tu kau nak buat satu kesimpulan agama ni buat jadi mundur ke apa semua. Sini dengar Personal Zara boleh tak? Tarik sikit telinga. Bukan piat, tarik sikit telinga besar sikit. Mari sini kau dengar Personal Zara. Okey. Ibu kakak tuan-tuan sekalian, kita sedang bincang mengenai circle of action ataupun dairatul amal, dan ada 3 sekuen dia, 3 step dia, 3 langkah dia. Yang dalam hadis Nabi sebut, Allah semua menyukai satu amalan ke satu orang yang membuat amalan, kan? Idza amila ayyuhsina, jika buat the step dia tu buat yang sempurna. 3 step itu. Kita dah bincang tadi mengenai diri kita. Okey. Kita nak bincang lagi 2 keadaan, iaitu kita dan orang lain. Okey. Dan orang lain dan kita. Okey. Kita bincang yang kedua pula. Yang keduanya circle of action ataupun dairatul amal ini apabila kita dengan orang lain pula. Kita tu siapa? Kita sebagai seorang suami, atau kita sebagai seorang isteri, atau kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang bos, kita sebagai seorang manager, kita sebagai seorang siapa pun kita, apa pun position kita dengan orang lain. Okey. Kadang-kadang kita dengan orang lain sama juga, kan? Ada orang yang circle of action ni dia asyik suruh saja. Ibtidak. Dia mulakan, dia mula. Dia suruh. Tetapi dia tidak pastikan benda tu berakhir dengan langkah yang ketiga. Contoh hari ni kita tengok kan, kita duduk kat rumah baca surat khabar, kita cakap anak kita, pergi baca buku sana. Maknanya kita ada ibtidak, kita ada suruh anak kita, tapi kita tak pastikan dia tu intiqal. Kita tak pastikan dia tu ada change, ada perubahan. Dia buat buat ke tidak. Matikan TV, matikan handphone, matikan game dan bergerak daripada game kepada buku. Kita tak pastikan tu. Kan? Dan kalau dia andai kata baca, kita tak pastikan dia baca tu sampai tahap mana. Berapa lama dia baca. Kan? Jadi ini kadang-kadang banyak berlaku pada mak-mak, yang sampai kadang-kadang anak tu macam pening. Dia suruh, tapi tak pastikan adanya pergerakan, adanya intiqal, adanya change itu. Dia suruh. Pergi baca buku sana. Kan mak dah cakap baca buku, dia sibuk tak TV kan. Kan mak dah cakap tadi baca buku. Anak tu kek betul relax lagi. Baca buku depan TV. Depan TV. Nah, dia suruh. Jadi maknanya kita dengan orang lain. Okey. Hari ni berbanyak kadang-kadang satu orang isteri kepada suami. Bang jangan merokok lah contohnya kan. Nanti kalau circle of action tu tidak dipenuhi, dia hanya sekadar membebel lah. Ada sekadar membebel. Ada macam bebel lah. Mana suruh. Tak ada change pun, tak ada intiqal pun, tak ada pergerakan pun. Hanya sekadar suruh. Jadi dia kata, saya memang suruh, dia lah patut gerak. Macam tu. Jadi maknanya, kalau jadi orang yang memang tak gerak-gerak, tapi bila kita push, dia akan bergerak. Maknanya dengan cara itu, kita pastikan dia bergerak. Kita kena pastikan dia baru ada circle of action ataupun dairatul amal. Kalau takkan ada dairatul amal, ataupun takkan ada satu usaha ke arah sesuatu benda tu. Hari ni kita dah orang gaji kita contoh kan, akan jadi membebel lah. Awak ni kenapa basuh pinggan tak bersih ni? Stop macam tu. Untuk akan datang tak pastikan intiqal, tak pastikan ada change, tak pastikan ada perubahan itu. Kita sendiri tak seliakan dia, kita sendiri tak pantau dia untuk dia basuh dengan bersih. Maka tak sempurnalah sebuah kebersihan dalam rumah tangga tu. Maka kita tak pantau, kita tak selia. Macam anak kita suruh satu benda, lipat baju lah. Tapi kita tengok longgok lagi. Sebab kita tak pastikan benda tu berjalan. Kan? Dan tak pastikan benda tu sempurna sampai mana kita nak. Itu kita dengan orang lain. Okay? Maknanya kita ada matlamat kita, dan kita pastikan orang yang kita minta tu sampai ke matlamat sebagaimana yang kita nak. Yes, itu barulah dikatakan jadinya sebuah amalan itu atau sebuah perbuatan itu. Kalau takkan jadi, kita akan dikira sebagai bebel aja kerja. Kita akan membebel, kita tak pastikan benda itu. Okey. Kemudian ini kita dengan orang lain. Ada orang pula, yang tiga tadi tu ibtidak, dia asyik besarkan yang intiqal, change tu, perubahan pula. Macam contoh kan, kita kata kita ada orang gaji kan, pergi ambilkan nasi,
Elok dia pergi dapur, ambilkan kain saya. Elok nak ambil kain, budak ni jatuh ni kenapa awak tak ambil? Jadi perubahan-perubahan tu sampai pening. Orang tu pening, nak buat mana satu sebenarnya ni. Kan? Asyik berubah. Kalau kita nak minta satu permintaan atau kita suruh, pastikan tiga-tiga tu lengkap circle of action tu. Jadi sebab tu kadang-kadang kena bagi masa, terutamanya bagi orang-orang yang kita anggap sebagai bahasa nice way-nya slow. Terlampau berhati-hati Ustaz. Berhati-hati. Okey. Terutamanya bagi pandangan kita, kita rasa macam dia slow lah. Bila dia slow, maknanya dia sedang digest. Orang tak sama tau. Otak dia ni sedang berfikir, nak menyempurnakan. Okey, contoh kan. Pergi ambilkan saya nasi, contohnya. Dia berfikir, nasi. Okey, nasi ada tapi sejuk. Nak panaskan ke tak panaskan ke. Dia tak fikir tu. Okey. Dia elok nak pergi, kita tak pastikan ataupun kita tak cuba sempurnakan circle of action tu, kita dah suruh arahan baru. Ambilkan air saya. Dia baru tengah digest tadi tu. Baru nak gerak, baru nak change, baru nak intiqal. Kita dah suruh ambil air. Okey, dia pun fikir, air apa dia nak minta air apa? Air kopi, air apa? Elok nak ambil air, nasi lemak saya tadi mana? Kan minta nasi. Minta nasi pula. Dia tak sempurna lagi. Terutamanya orang yang kita anggap slow. Okey? Kena nak ajar multitasking sebenarnya Ustaz. Tak boleh. Tak boleh Ustaz. Multitasking adalah orang yang faham habis sempurna circle of action tu. Ataupun mungkin dia boleh buat 3-4 benda sekali yang circle of action tu atau dairatul amal tu sempurna. Ambilkan saya nasi, ambilkan saya air, tolong ambilkan saya kain. Tiga-tiga tu sempurna, dia boleh deliver. Yes, itu orang yang multitasking. Maknanya dah jalan yang sama dia boleh buat, dia boleh susun benda satu nak kena buat. Kalau tak, dia akan jadi pening tasking. Dia pening. Aduh, benda apa aku nak buat ni? Nak cakap tak berani kan? Maknanya kena faham siapa yang kita cakap tu Ustaz. Ada orang yang change. Asyik change saja. Okay? Dan ada juga orang yang dia ikhtitam. Dia suka stopkan orang buat kerja. Kan? Dia duduk, kan? Isteri angkat kain. Awak kenapa angkat kain ni? Dia stopkan orang. Kerja dia stopkan apa orang nak buat. Ada orang jadi macam ni. Stopkan orang je kerja. Dia tak tunjukkan cara macam mana. Dia tak ajar cara macam mana. Dia tak tunjukkan model cara macam mana. Tapi stop. Ini mak-mak berlaku banyak kadang-kadang. Mak di Baghdad. Okey. Anak kan? Dia tak pernah cerita pun daripada awal. Kalau tetamu datang nak buat macam mana. Daripada permulaan. Kau kena tetamu datang, ambil suruh salam. Maknanya ada permulaan, ada change. Dah salam masuk, ada ikhtitam, ada akhir. Dia tak pernah cerita pun macam mana circle of action tu. Tiba-tiba tetamu datang, anak main-main. Anak tu tak tahu. Anak tak ada langsung macam mana circle of action tu. Oh, itu mengetap-ngetap bibir. Mata berbeliak-beliak, mata terbeliak-beliak. Berbeliak-beliak mata. Kan? Berbeliak-beliak mata. Tapi anak tu macam confused. Apa nak buat ni? Sebab itulah kebiasaan dia main. Dia tahu mak dia marah ni. Dia tahu dia mak marah. Tapi apa nak buat? Sebab apa? Dia stop. Tapi dia tak bawa anak tu daripada awal. Ada ibtidak, ada intiqal. Dan barulah yang stop ikhtitam tu apa? Dia tak belajar, tak pernah cerita, tak pernah tunjukkan. Jadi orang tak faham. Anak tu tak faham. Kan? Jadi maknanya ada kita dengan orang, kita stop orang aja. Kita kerja asyik, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Tapi daripada awal, yang ibtidaknya apa, yang intiqalnya apa, dan ikhtitam tu dia tak cerita. Tapi tak boleh. Sampai kita cakap, bapa aku nasi tak boleh je. Mak aku nasi tak boleh je. Semua benda tak boleh. Semua benda tak boleh. Tapi dia tak faham daripada ibtidak atau apa, daripada permulaannya apa nak buat. Kan? Kemudian macam mana cara nak buat? Yang macam mana akhirnya? Apa akhir dia tu? Itu jadi mana-mana jadi pening kadang-kadang. Kan? Ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Itu kita dengan orang lain. Kita dengan orang lain. Okey. Dan keadaan yang ketiga, orang lain dengan kita pula. Orang lain dan kita pula. Okey. Jadi orang lain dengan kita pula sama juga. Ini kita nak memahami kadang-kadang apabila ada orang yang cuba bagi tahu kita satu benda, atau minta kita satu benda, okey, ataupun dia cuba sampaikan kita satu benda yang kita confuse. Jadi yang ketiga ni kita nak memahami kenapa aku confuse.
Oh, bagus ni. Betul. Okay, kenapa kau confuse Kenapa kau confuse kita nak faham. Sama ada orang tu adalah bos kita, atau orang tu isteri kita, atau orang tu suami kita, orang tu mak ayah kita, orang tu anak kita, kan? Orang tu sepupu kita. Banyak kan. Ramai orang. Ustaz. Okay. So jadi ini untuk kita faham kenapa aku confuse. Okay, daripada dairatul amal ataupun daripada maknanya circle of action ini. Okay. Ada orang pula kadang-kadang tiga-tiga benda ni tak ada. Dia kerja yang pertama ibtidak saja. Dia kerja suruh je. Suruh buat sebab untuk kita. Arahan asyik keluar je. Arahan asyik keluar. Tapi kita tak faham apa nak buat. Kita tak faham. Contoh macam katakan bos kita kan. Contoh kan dia bagi, okey awak buat. Okay, sekarang ni kita nak buat majlis sambutan hari raya. Contoh kan. Ataupun hujung tahun ni kan. Majlis penutup hari keluarga office kita. Awak buat. Ada ibtidak kan. Ada suruh kan. Tapi tak ada intiqal. Macam mana nak buat kan? Dan tak ada ikhtitam. Tak ada macam, dia tak pastikan pun kita bila nak habis. Tiba-tiba lepas 3 minggu, mana yang saya suruh buat? Suruh buat macam mana saya pun tak tahu. Kenapa awak tak buat? Kena marah. Kan? Tapi sebenarnya kita confuse. Kita dapat satu arahan ibtidak mula. Tapi macam mana nak buat Kita tidak mula. Kita yang tu nak kerti nak macam mana nak bergerak. Respon kita. Nak intiqal tu, nak change, nak bergerak tu daripada zero, daripada kertas zero sampai nak buat macam mana tidak, kita tak tahu. Jadi ada orang jenis macam tu, ibtidak dia besar, dia memang suka arah tapi tak guide nak buat macam mana. Kan? Ini untuk bos-bos lah kadang-kadang. Kalau kadang-kadang kita arah ke satu benda, kita kena faham kan? Macam tu juga kadang-kadang mak kita kan, maknanya bagi satu permintaan, bagi satu arahan, tapi kadang-kadang dia bagi, baru kita nak buat dia suruh benda lain pula. Baru nak gerak suruh benda lain yang pula. Kita confuse. Jadi kita confuse tu kita tahu sebab apa? Circle of action tu sebenarnya tidak sempurna lagi. Itu kita confuse. Isteri kita, contoh isteri kita kan, abang tuan pergi kedai bang, okay, beli apa? Beli kecap, beli ni, okay. Baru kita nak bergerak, bang tolong kat kain ni bang. Kita di Baghdad kita di Baghdad, tetap kita di Baghdad. Okay, angkat kain, habis beli ni, okay. Kita pun nak angkat kain, tolong suami bagus kan. nak tolong angkat kain. Elok nak angkat kain, tak sempurna lagi angkat kain ni. Bang, ni apa nama, tadi suruh pergi kedai tadi bang, kena cepat sikit bang. Sebab mak tu nak datang tu, kita nak masak. Aku nak pergi kedai, kau suruh angkat kain, tiba-tiba suruh, mana satu ni? Kan kita confuse. Kan? Sebab asyik ibtidak saja, asyik mula. Dan maksudnya dia tak fikirkan hujungnya macam mana. Hujung macam mana? Dia tak sempurna lagi circle of action itu. Kemudian kadang-kadang orang lain dan kita ada yang pula asyik change saja, asyik berubah saja. Asyik berubah saja. Buat benda ni tak habis buat, suruh buat benda ni. 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 Kan? Kita nak pergi masjid, contoh kan. Tiba-tiba dia nak ikut. Okey, maksudnya Alhamdulillah itu bagus kan. Kita nak ikut. Dia siap lambat. Okey, dia selamat. Maknanya tak ada perubahan, tak ada intiqal. Tak boleh nak buat, tak boleh nak buat apa ni. Tak boleh nak gerak lagi ni. Tak ada bahagian ni. Dia siap lambat. Kan memintal telekong pun dekat setengah jam. Ustaz, pintalan kasih Ustaz. Setengah jam. Okey. Tiba-tiba masuk dalam kereta. Bang, boleh tak singgah kejap kedai? Alhamdulillah sekali. Nampak tak intiqal dia, change tu. Aduh, suami baik, dia tak apalah, cuma merengos je lah. Okeylah, pergi singgah kedai. Okey. Lambat pula pergi kedai. Okey, ni nak pergi masjid ni kan. Okey. Masuk. Bang. Tadi anak tadi tu nak pergi tuition, lupa nak beritahu abang, dia punya basikal tu tayarnya pancit, jadi kita kena hantar. Nak kena hantar. Okey. So, aku nak pergi masjid kejap, asyik intiqal aja. So confused. Pergerakan banyak sangat. Ada pengalaman. Okey, mungkin di office ke apa semua, akhirnya confused. Kita nak tahu apa pun, kenapa aku confused ni kenapa aku jadi macam pening kepala, kenapa? Sebab itu. Okey. Dan juga ada orang dengan kita kerjanya adalah stopkan kita. Dia tak bantu, dia menyusahkan kita. Dia tak cari tuition anak mana, kita dah cari, kita kena marah. Kerjanya stopkan orang saja.
Apa ni betul ke tuition tu, cikgu tu bagus, cari yang lain lah. Dia tak tolong cari yang lain. Kita nak terbaik untuk anak kita. Kita dah buat, dah ibtidak, dah change, dah ada perubahan. Dan kita nak hantar anak kita, tiba-tiba dia stop kita. Dah separuh jalan Dah separuh jalan. Tapi tapi dia tak bantu pun kita. Mana dia kerja stop kita je. Kerja. Kita nak bangun ni, tak payah apa. Awak tak payah buat lah. Apa semua. Kerja stop saja. Kan? Isteri nak buat tu benda tu, tak payahlah awak, tak payahlah susah-susah. Kerja ni stop kan apa yang orang nak buat. Kenapa nak buat je? Tak payahlah. Tak payahlah. Ada orang yang jenis macam ini, circle of action tu tak ada, tapi kerja nak stop je. Kan? Ini yang pernah saya sebut kan. Kalau andai kata isteri membantu suami kan, biasanya 3 benda akan berlaku. Isteri bantu suami. Yang pertama, suami akan berterima kasih. Ciri-ciri suami berterima kasih ni apa kan? Kalau circle of action ataupun dairatul amal ni, isteri buat, suami akan melengkapkan. Okey, contoh kan, tak sempat ni nak apa nama nak tuition anak contohnya kan. Okey, isteri dah buat. Dia kata boleh lah, kita cuba dululah. Nanti saya bayarkan iuran dia. Paling kurang. Kena cuba dulu. Jadi dia sokong tau. Dia sokong untuk suami tu teruskan. Inilah berterima kasih dia panggil. Maknanya cara lain untuk menghargai. Dia dah start dah buat. Aku tak buat, tak mulakan pun. Dia dah mulakan. Aku sama-sama tolong. Bukan kita stop. Okey. Jadi isteri kalau bantu suami, yang pertama suami akan berterima kasih. Yang keduanya, suami akan rasa isteri sebagai pesaing. Kau macam ni, maksud saya ni. Maksudnya itu yang nak berlawan partition tu ni. Itu macam contoh tadi kan. Jadi maknanya dia tak tolong isteri, tapi dia kerja stopkan. Itu ciri-ciri adalah apabila satu orang tu menganggap pesaing kepada pasangan dia. Dia stopkan orang nak buat. Orang tu ada tugas, dia stopkan. Kan? Dan yang ketiganya, kadang-kadang ada orang yang dia apabila isteri tolong dia jadi jatuh ke zon selesa. Kan? Zon selesa ni macam mana? Dia biarkan aja. Dahlah, tak apalah, serahkan langsung. Biar dari A sampai Z. buat. Di mananya dia boykot ataupun dia mana bukan boykot bukan dalam erti kata tak suka, boykot biarlah, dia serah belaka. Pada isteri. Itu jatuh ke zon selesa. Kan? Tapi maksudnya apabila dah rumah tangga begitu, dairatul amal ataupun circle of action tu maknanya tak sempurna lah. Apabila tak sempurna, maka akan terbatas. Kan? Maksudnya pergerakan ataupun amalan ataupun apa-apa yang nak dibuat dalam rumah tangga tu agak ada kekangan dia. Sebab tak sempurna satu benda itu. Ataupun jadi lambat Ustaz kan? Jadi lambat. Jadi lambat, jadi ni apa dan sebagainya. Ibu kakak tuan-tuan muslimin rahmatullah sekalian kan. Okey. Ini kemudian kita lihat apa yang disebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, ya Allah, saya bila baca ini kan, kemudian saya dapat kita kaitkan dengan circle of action ini ataupun dairatul amal, kita rasa ya Allah, betul Al-Quran dan juga hadis ini memang bawa kita ke arah kemajuan. Kita tengok surah Asy-Syarah. Surah Asy-Syarah kan, alam nashrah laka sadrak kan. Di ayat yang ke-7 kita akan jumpa ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa idza faraghta fansab. Apabila habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Apa maksud fa idza faraghta fansab? Apabila habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Apabila habis circle of action ini, maka mulakanlah circle of action yang lain. Berteruskan sampailah Abang Jamil kena berterusan. Jangan berhenti. Kalau anda kata kita sempurna satu circle of action dan kita berhenti, kita pun tidak akan ada kemajuan. Kita rasa macam, okey, aku dah berniaga, aku dah untung dapat 1 juta lah. Contoh 1 juta. Dan kita berhenti. 1 juta kita itu tidak akan ke mana-mana. Sayang. Akan kurang. Tapi okey, aku dah sampai satu tahap. Fa idza faraghta fansab. Mulakan yang baru. Barulah kalau hari ni kita minta kepada suami kita buat benda, fansab faiza faragta, dia siap saja, kita minta benda lain. Kita bukan jadi orang yang stop ataupun change tukar. Dia habis, bang buat sini pula boleh tak bang? Dia sempurnakan, bang kita buat sini pula boleh bang? Oh, sempurnakan lagi, bang kita buat sini pula boleh tak bang? Maka dia menjadi isteri yang sentiasa melengkapkan suami sebab dia faham, menyokong, sebab dia faham circle of action itu. Hari ini isteri sebagai Ministry of Home Affairs kat rumah, rumah tangga. Maknanya kita tahu isteri buat yang kita tak ibtidak, kita tak buat, kita sokong dia.
Okey, buat. Saya sokong. Maka dah sudah buat, kita buat macam ni pula boleh tak? Kita buat macam ni pula boleh tak? Kita buat macam ni pula boleh tak? Fa idza faraghta fansab. Barulah bergerak saling melengkapi. Keluarga akan makin bangun. Bukan kerja asyik stop ataupun berubah change yang tidak melengkapi satu circle of action itu ataupun dairatul amal tu. Berubah sekarang, gerak sekarang, kayuh jangan tak kayuh. Kayuh kena bulat penuh Ustaz ya. Kalau mengayuh tak boleh separuh, lambat. Baik, Masya Allah. Dah sampai hujung-hujung dah Ustaz kita. Sedikit kesimpulan dan juga doa untuk Okay. Ibu kakak tentang muslim sekalian, hadis yang terakhir pada hari ini setelah kita bincang selama 1 tahun 2018. Okey, tapi kita 2018 untuk personal Zara ada satu lagi minggu depan 31 Disember itu penutup untuk tahun tapi 45 hadis kita bincang pada hari ini. Okey, daripada awal kita bincang mengenai berbagai-bagai, kita bincang RAS, Reticular Activity System. Kita bincang mengenai 12 emosi. Kita bincang dimensi ni kan. Kemudian kita bincang pada hari ini sebagai penutup hadis dia, macam mana satu benda tu kita nak jadikan sebuah amalan yang menggerakkan. Bukan amalan yang pasif, tapi amalan yang menggerakkan, yang aktif. Akhirnya memberi kebaikan kepada diri kita, keluarga kita, suami kita, isteri kita dan orang sekeliling kita. Barulah seperti mana Nabi sebut bahawa sebaik-baik manusia, bahawa orang yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kenapa dia beri manfaat kepada manusia yang lain? Sebab circle of action tu lengkap. Satu lengkap. Dan makin naik dalam kehidupan dia tu. Jadi jadi sebagai penutup dia maknanya sempurnakanlah amalan. Dan apabila dia kata sempurnakan amalan, maka sempurnakan 3 step circle of action itu, iaitu ibtida, start, mulakan, kemudian intiqal, change, perubahan daripada zero kepada berapa tu, dan juga ikhtitam, dia ada sempurna, ada yang maknanya habis, ada stop dia, ada khatam dia, ada khatam bahagian khatam bahagian, ada tutup dia kan. Tutup, kemudian tutup bukan habis tutup fa idza faraghta fansab, mulakan circle yang baru pula. Mak Islam ni dinamik Ustaz kan? Dinamik. Sebenarnya kalau kita faham benda ni, kita takkan confusekan kita punya maid, kita punya orang gaji. Kita takkan confusekan kita punya isteri. Kita takkan confusekan kita punya suami. Kita takkan confusekan kita punya pekerja. Kita takkan confusekan kita punya bos. Kita takkan confusekan orang. So kita sempurnakan. Okey, insya-Allah. Doa Ustaz hujung ni Ustaz. Akhirnya doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'i la yusma' wa na'udzubika min ha'ula'i arba'. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.